boleh pi ke? Boleh pergi ke tak? Boleh menang ke? Kalau tak boleh pun 10,000 majoriti tu mungkin hampir 10,000 atau mungkin lebih. Kalau abang-abang tak tolong adik, siapa lagi nak tolong? Suami lawan isteri pun boleh, Ya. ayah lawan mak boleh Anak lah kan, tak lawan ada masalah. mak. Tak ada masalah apa tu kan, tak ada masalah apa. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Apa khabar? Apa habak orang Kedah? Apa habak orang ayak hitam? Okey. Dan hari ini kami bertemu sekali lagi dengan pemimpin ataupun dengan calon parti politik yang akan bertanding dalam PRN, dan kali ini di DUN N04, DUN Air Hitam, yang mana seronok sebenarnya nak sembang tentang parlimen-parlimen ataupun DUN-DUN yang berada dalam kawasan Kedah ni, kerana numbers yang kita dapat kongsikan menarik untuk kita nak membicarakan. Numbers PRU 14 membawa ke numbers PRU 15, yang mana di sini ayak hitam ni dia berada dalam Parlimen Jerlun, yang mana ketika PRU yang ke-15 menyaksikan satu tsunami politik yang besar berlaku di sini, yang mana dimenangi oleh PAS iaitu Abdul Ghani dengan majoriti 20,456. Besar sekali. Walaupun sebenarnya dalam PRU yang ke-14 DUN Air Hitam dikuasai oleh Cikgu Azhar iaitu PAS juga dengan hanya sekitar 537 majoriti. Tapi seperti apa tadi saya sebut, PRU 15 di Parlimen Jerlun menyaksikan PAS begitu mendominasi sekali untuk parlimen ataupun untuk Parlimen Jerlun. Dalam iaitu yang mana bapa kepada air hitam ni sendiri. Tuan-tuan, saya memilih untuk bersama dengan orang besar lah jugalah dalam dunia politik di Kedah ni, orang kuat kepada Dato' Osman Aziz sebelum ni, dan sekarang ni memilih untuk bertanding di DUN dan membawa cabaran besar Barisan Nasional untuk merampas kerusi daripada penyandangnya iaitu Cikgu Azhar dari PAS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bersama dengan calonnya iaitu Cik Hayazi Azizan. Ya, dari Barisan Nasional. Sihat? Alhamdulillah. Ya, musim sibuk-sibuk kempen ni macam kata lah. Saat dia sihat, pagi tu sihat lah. Bila berubah tengah hari sampai malam, dia kurang sihat sikit. Esok sihat boleh. Macam tu lah. Tapi dia kena maintain lah. Kena maintain sebab 14 hari je kot. 14 hari. Pagi, petang, subuh, senja, siang, malam. Oh dia. Tu dia. Suara DJ ya? Suara DJ? Taklah DJ sangat. Okey. Baik. Sebagai mukadimahnya, seperti tadi saya telah memaklumkan bahawa kedudukan kursi di sini bagi saya agak kurang selamat bagi BN sebenarnya. Ya. Walaupun kita lihat bantuan mungkin akan tiba dari PH. Namun jika kita merujuk kepada keputusan PRU 15 yang lalu, jika dicampur semua undi PH bersama dengan BN sekalipun tak cukup untuk menenggelamkan majoriti 20,000. Apatah lagi dengan kemungkinannya undi-undi dari Parti Pejuang yang sebelum ni menyokong Pejuang mungkin boleh memberi bantuan juga kepada parti A ataupun B, tak sure. Jadi mukadimahnya, apakah perasaannya, apakah rasanya, apakah harapannya yang mungkin dapat dilihat setakat ini? Silakan. Dan perasaan macam katalah bila kita menghadapi pilihan raya ni, sudah tentunya kedua-dua calon ni dia mempunyai perasaan yang agak berdebar lah. Pihak lawan saya tak pasti, mungkin pihak lawan merupakan penyandang, mungkin dia rasa selesanya dengan kemenangan besar baru-baru ni, sewaktu PRU pada bulan 11 hari itu. Tetapi saya sebagai muka baru, budak baru yang baru nak bertaktih di dalam gelanggang politik ini, terutamanya di dalam memberi servis kepada masyarakat. Dan saya juga menyambut hasrat daripada kepimpinan parti yang telah pun mencadangkan saya untuk bertanding di N04 DUN Hitam ni. Tapi bila nak melangkah masuk ke gelanggang ni, perkara pertama yang bermain dalam fikiran saya ni, boleh pi ke? Boleh pi ke tak? Boleh menang ke? Sebab bulan 11 yang lalu, satu Malaysia kita tahu baru sangat. Yes. Dan selain daripada itu juga, saya tengok dia ukuran PRU 14. Mungkin penyandang pada ketika itu menang agak selesa lah, walaupun 500 agak selesa. Kemudian bulan 11 baru-baru ni cukup hebat. Kemudian dalam tempoh beberapa bulan kita nak menghadapi pilihan raya negeri ini pula. Jadi saya mengambil ini sebagai satu cabaran. Sebenarnya walaupun ada setengah pihak dia kata boleh ke hang ni, tapi saya ambil benda ni sebagai cabaran. Cabarannya saya buat kerja lah. Buat kerja, dan kawan-kawan yang lain pun semua support. Saya pun suka dengan kepimpinan bahagian daripada 4 peringkat.
bahagiannya, wanitanya, pemudanya, putrinya dan juga otai-otai yang lama tu, yang tak ada dalam sistem sekarang ni, yang bekas jawatan kuasa, bekas ketua bahagian, bekas apalah. Semua pakat hadir untuk membantu. Yang paling penting niat saya adalah untuk memulihkan keyakinan lah. Baik, tak apa. Keyakinan. Jangan habis dulu. Ya. Nanti kan dah habis semua, no soalan dah. Dia lajak lah. Dia lajak. Jenuh. 5 soalan ni. Sekali dia habis semua rangkum semua kan. Okey, baik. Jom kita bersama dengan Cikgu Ad kita. Cikgu Ad kita. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Sihat? Alhamdulillah. Baru lepas berhimpun? Ya. Berjumpa dengan pimpinan-pimpinan. Calon-calon PAS berhimpun hari ini. Semua calon PAS dengan pimpinan pusat, beberapa orang dan juga pimpinan negeri. Jadi mungkin ada amanat daripada Presiden kot tadi? Ya. Membersetujukan semangat kepada kita dan juga beberapa pesanan untuk kita dipatuhi semasa kita time campaign dan juga berhadapan dengan penyokong dan juga milih kita pekerja kita bertugas. Okey. Mungkin dapat dikongsikan perasaannya ataupun mungkin apa yang dapat dirasakan selepas PAS sekali lagi menaruh kepercayaan kepada cikgu sendiri untuk sekali lagi bertanding di DUN Air Hitam ni. Silakan. Yalah, perasaan tu memanglah dia bercampur-campur antara kita kata gembira tu bukan gembira sangat lah. Maksudnya kita ada dipercayaan, kita rasa kita diberi kepercayaan. Maksudnya pimpinan yang atas nampak kita sebagai orang yang boleh meneruskan khidmat kita di Air Hitam. Juga rasa agak risau jugalah. Sebab apa nak mengekalkan pinangan tu bukan tu yang benar. Bukan susah, agak susah. Tapi kita mengambil cabaran inilah bila pimpinan bagi kepercayaan kepada kita, walaupun kita ada rasa borok bagi dan sebagainya, tapi kita ketepikan perasaan itu untuk kita menyahut surat pimpinan untuk kita menjayakan surat pimpinan untuk mengekalkan Air Hitam sebagai kerusi PN dalam PRA akan datang ni. Baik. 2 minit untuk setiap soalan dan tak dibenarkan untuk lebih walaupun 2 saat. Okey, insyaAllah. Loceng bunyi kena berhenti. Baik, soalan yang pertama. Ulang balik tadi. PRU yang ke-14, PAS menang hanya dengan 537. Ya. Tapi PRU 15, Parlimen Jerelun menyaksikan PAS menang dengan majoriti lebih 20,000. 20,000. Ya, apakah yang boleh dikaitkan dengan PRN ini, dengan numbers itu, dan adakah BN sebenarnya ada potensi ataupun peluang untuk mencelah dalam numbers yang begitu besar sekali? Dan saya rasa Barisan Nasional ini masih ada peluang dan masih lagi ada di hati rakyat dan juga pengundi-pengundi. Mungkinlah dia ada isu-isu tertentu. Dan saya berkeyakinanlah isu-isu ni dia lain tempat, lain situasi, lain padang, lain belalangnya. Betul. Dan di kawasan kita ni terutamanya luar bandar ni, duk lihat ni track record di dalam kawasan ni yang berkisar bersilih ganti antara PAS dan UMNO sebelum ini. Antara PAS dengan Barisan Nasional sebelum ni. Dan saya lihat mungkinlah daripada servis kita tanpa henti di saat kalah ni pun kita buat kerja. Dan pada masa yang lalu mungkinlah PRU bulan 11 tu pihak-pihak pengundi ni bagi kepercayaan kepada Perikatan Nasional. Dan saya minta juga pada kali ini mungkinlah berubah angin dari peringkat Parlimen bagi kepada Perikatan Nasional, dua ni bagilah kepada Barisan Nasional pula. Jadi kita pakat-pakat menggembeling tenaga buat kerja. Yang paling penting nak jaga rakyat ni dan juga masyarakat. Okey, Parlimen, Perikatan Nasional. BN bagilah peluang untuk jaga negeri supaya sama dengan kerajaan persekutuan. Mudahlah nak pergi minta tolong apa pun. Yang tu yang paling penting. Nak minta tolong untuk keselesaan dan juga kesejahteraan rakyat ni. Macam-macam lah yang perlu dilakukan selepas itu. Yang tu laku ujian saya. Bab number saya letak ke belakang. Bila masuk ke gelanggang kosong-kosong. Sebab ia melibatkan ni hati pengundi dan juga rakyat ni. Ya, betul. Ya, hak tu sajalah. Dan berdoa lah. Nak pergi menang. Jadi numbers tu bukan soal besar. Ya. Memanglah setengah orang kata number ni hang perlu ambil kira. Pasal hari tu dah BN kalah dengan agak teruk lah kita kata. Tapi kali ni tak tahulah, saya pun tak tahu. Sebab kita cuba tengoklah. Kalau tak ada semangat disebabkan oleh number atas kertas itu, tak boleh jadilah. Sebab saya mewakili parti dan parti berada bersama-sama dengan saya. Di belakang saya ada 20,000 orang ahli. Yang itulah yang menguatkan semangat saya ni. Jadi saya ni orang kampung. Okey, tamat. Buat kerja. Tak boleh. Okey. Tak benarkan.
Okay, alright. Apa yang mungkin boleh dikaitkan dengan kemenangan dalam PRU 15 yang bergaya tu? Apa yang kita boleh katakan yang mungkin memberi satu impact kepada PRN kali ni di Dun Air Hitam? Ya, ya 20,000 lebih. Kalau kita bagi dua pun antara Air Hitam dengan si putih, kurang lebih 10,000 majoriti yang Ustaz Ghani dapat untuk Dun Air Hitam lah kan. Satu angka yang besar lah yang kita pun tak sangka, dan satu Malaysia pun tak sangka kita dapat angka tu. Biasa dulu yang terlepas dengan UMNO di Air Hitam ni, beza undi menang kalah tu 2,000 gitu ya. 1,000 kan. Jadi sekarang ni dah 10,000, angka yang besar. Tapi itu harus tsunami. Orang Melayu, orang Islam dan juga orang muda masa itu memilih PN sebagai pilihan mereka untuk PRU ke-15, termasuk di Jerlun. Dan harus itu kita nak kena kawal lah. Sebagai parti yang menang di parlimen itu dan sekarang dah berjangkit dengan PRN negeri ini, kita kena kawal pengundi-pengundi yang telah mengundi kita pada masa itu untuk terus mengundi pada kali ini. Agak satu cabaran yang agak besar juga, tapi kita lihat cabaran itu kita sedang tangani dan kita insyaAllah yakin kita boleh tangani cabaran itu dengan bergaya lah untuk kali ini. Kalau tak boleh pun 10,000 majoriti itu mungkin hampir 10,000 atau mungkin lebih. Sebab pendekatan kita buat sekarang, jumpa dengan orang lama, orang baru pun, respon mereka Alhamdulillah masih dan terus memberi percayaan kepada PN lah. Soalan yang kedua, Tuan ataupun calon BN kali inilah muka baru. Menentang penyandang yang buat comeback dengan kemenangan selesa 5-3-7. Adakah ini satu kelebihan ataupun apa yang mungkin memungkinkan peluang untuk diangkat sebagai muka baru ni? 2 minit sekarang. Baik, berkaitan dengan muka baru, orang bercakap, ahli parti pun bercakap, pihak lawan pun bercakap, dan heboh lah juga dalam kawasan Jerlun ni. Kali ini Barisan Nasional meletakkan orang baru. Boleh kata muda lah saya ni. Muda lagi. Baru 44 tahun. Bawah saya apanya? Baru 44 tahun. Baru. Dan muda lah kira. Ya, betul. Muda lagi. Muka baru, mungkin ada kenal, ada yang tak kenal. Tetapi kepimpinan parti di peringkat bahagian dan juga cawangan ni saya rasa semua rata-rata kenal. Dan mungkin ini merupakan satu formula baru daripada pihak atasan untuk kita tonjolkan muka-muka baru ni. Mungkinlah sebagai yang pertamanya kita nak cari pengalaman lah. Bila ada pengalaman, kemudian bila rakyat diberi peluang, kemudian kita nak berkhidmat buat kerja. Sebab kita lihat trend politik sekarang ni, bagi siapa yang diberi peluang, kalau tak sebih, kalau tak buat kerja, musim akan datang melingkup dan tak ada dah. Dan saya pun harap diberi peluang sekadar jualan muka baru ni saja dia tak jadi. Jadi selepas dapat, kalau diberi peluang ni kita kena servis satu penggal tu bagi elok, kemudian rakyat dan masyarakat yang akan menentukan kita ni. Dan mungkinlah saya ucapkan terima kasih jugalah kepada pucuk kepimpinan parti yang buat keputusan ni. Sebab kita ni siapa? Kita ni ahli parti, hanya ikut arahan ahli parti yang akur dengan perlembagaan parti. Dan apabila parti dah buat keputusan, mungkinlah saya ni orang yang setia kepada parti ni, kita tak boleh nak ingkar arahan lah. Jadi terima, anggap ini sebagai satu cabaran lah. Dan saya ni orang yang jenis mudah berlapang dada ni, dada. Jadi saya pun tak mau nak penin-penin bab-bab lain. Soal jadi sebaliknya tu jangan fikir. Jangan fikir. Sekarang kita fokus kepada buat kerja. Yang tu yang paling besar lah. Okey. Dia berhenti sebelum masa habis. Calon muka baru, iaitu Hayazi muka baru. Cikgu pula iaitu penyandangnya. So adakah ini satu kelebihan yang besar pada cikgu ataupun lihat bagaimana cikgu? Tengok pendekatan kita buat lah. Saya sebagai penyandang ni, saya punya kelebihan saya, rekod kerja saya 5 tahun ni lah kan. Jadi rakyat boleh nilai 2 tahun sebagai pembangkang, 3 tahun sebagai kerajaan. Apa yang setelah saya buat selama 5 tahun ni. Senang nampak lah. 2 tahun pembangkang, 3 tahun kerajaan. Senang kemudian kita berhadapan dengan masa yang agak kritikal sebab kita diserang oleh COVID semasa kita di kerajaan 2 tahun kurang lebih. Di masa 5 tahun bersama dengan masalah COVID itu, rakyat boleh lihat sejauh mana saya telah berkhidmat, apa yang telah saya berikan pada hitam, apa yang telah berikan negeri ini kan. Itu rekod yang saya ada, yang saya boleh persembahkan kepada rakyat lah. Penantang baru Hayazi itu mungkin tidak ada rekod tu. Cuma dia mungkin bermodalkan orang muda, begitu kan, pendekatan orang muda. Tapi orang muda pun, ialah orang muda mungkin ada kelebihan sisi orang muda. Tapi orang lama pun dia ada kelebihan. Orang lama pun. Dan kita tak perlu jadi muda untuk menarik minat orang muda kan. Orang lama pun dia ada cara dia, orang muda boleh minat pada orang tua ataupun orang lama gitu. Kelebihannya ada? InsyaAllah kelebihan tu ada.
Dari saiz pun memang tinggi lah sekarang ni banding dengan dia. Dari saiz tinggi pun memang Oh, tinggi lah. saiz memang tinggi sungguh. Itu kelebihan dia. Bakar mana ni? Itu juk lah. Okey, tak apa. Soalan yang ketiga. Baik. Mampukah PH, Pakatan Harapan, yang kita faham bukanlah satu kuasa besar pun di kawasan sini, ataupun lebih tepat lagi Kedah Utara ni, sebab sini lebih signifikan dengan UMNO dan juga PAH. Adakah mampu PH membantu kemenangan BN dengan numbers yang kita rujuk dengan PRU 15? Dan adakah juga faktor pengundi-pengundi pejuang yang sebelum ni mengundi pejuang ataupun yang mungkin berkempen untuk pejuang dan sebagainya akan memberi undi mereka kepada BN atau mungkin sebaliknya? Okey, silakan. Baik, berkaitan dengan situasi terkini politik, kita tengok ni politik kita memang very dynamic lah. Kita tengok dia memang berubah ikut masa. Ada setengah pihak yang bermusuhan berpuluhan tahun, tiba-tiba boleh duduk elok-elok. Dan ada juga yang duduk elok-elok, tiba-tiba bermusuhan. Dia dynamic politik ni, kita sukar jangka. Dan yang paling pentingnya, fokus untuk menghadapi pilihan raya. Sebab mana-mana individu ataupun parti politik masuk bertanding, dia nak menang. Jadi bila nak menang dengan bantuan apa sekalipun, mungkinlah sebelum ni Barisan Nasional tak bersama dengan Pakatan Harapan, tiba-tiba bersama, dan kita juga memerlukan sokongan daripada Pakatan Harapan yang ada parti-parti komponennya untuk membantu kita. Ini mungkin sedikit kelebihan. Kemudian ditambah baik dan dibantu pula, mungkinlah kawasan ni Bersatu tak bertanding. Dia adalah sebab Bersatu dah bersama dengan dengan Perikatan Nasional. Kemudian ada setengah pihak kawan-kawan saya. Lepas itu mungkin Pejuang sudah nyata tidak bertanding. Dan hasil Pejuang dalam satu sebelum ini pun kawan-kawan daripada Barisan Nasional dan UMNO. Betul. Saya melihat ini merupakan satu dorongan lah kat saya, dan saya pun dah cuba mendekati golongan ini. Pergi minta tolong, dah Pejuang pun tak bertanding. Tolonglah adik-adik hampa ni untuk sama-sama mai bagi peluang lah, peluang untuk cuba berkhidmat. Kalau abang-abang tak tolong adik, siapa lagi nak tolong? Jadi bagilah kat saya, dan usaha ni saya buat diam-diam, pergi duduk bersembang, santai-santai macam tu lah. Pergi cari balik pemimpin-pemimpin senior. Mungkin mereka ni pun masih, walaupun bersama Pejuang ke, bersama Bersatu ke, hati dan perasaan mereka ni mungkin ada lagi sekelumit perasaan kasih terhadap Barisan Nasional dan juga UMNO ni. Jadi saya pergilah. Saya ni pun budak baru belajar, budak baru bertatih ni. Kita pergilah minta khidmat nasihat. Selain daripada tu, yang paling fokus tu minta undi lah. Yang tu yang paling besar. Dan insyaAllah saya yakin mereka boleh bagi peluang lah. Yakin? Okey. Adakah mampu sokongan PH ini akan memberi kelebihan kepada membantu kemenangan atau membantu impak baru untuk Barisan Nasional, terutamanya di Dunia Hitam? Dan macam mana pula dengan kedudukan pengundi-pengundi pejuang yang sebelum ni juga antara yang banyak juga undi mereka ni di kawasan Parlimen Jerlun ni pun agak tinggi juga. Jadi macam mana untuk adakah mereka akan ke arah PH ataupun ke arah PN? Rekod 2018 PRU ke-14, masa itu kita berhadapan dengan 3 penjuru, kan, dengan BN dan juga dengan PKR PH lah kan. Dan PKR masa itu PH masa itu Bersatu. Datuk Aziz Bersatu. Dia bukan dia tapi tadi dia bawa tiket PKR. Tiket Datuk Aziz PKR, tapi dia sebenarnya Bersatu. Okey. Maksudnya undi itu kalau kita lihat di sini mungkin perkara Bersatu lah, sebab dia terus Bersatu. So sekarang ni saya berhadapan dengan BN yang dulu BN. Di Bersatu tu kemungkinan ada undi dia. Dan ramai undi dia akan, dia tak akan pergi pada BN sebab dia Bersatu. Dia Bersatu. Bukan PIS semua Bersatu dengan PAS sekarang. Bukan dengan BN. Tapi time tu mereka bertanding di bawah bendera PKR. Bendera PKR. Tapi orang Bersatu yang akan memberi undi kepada mereka lah. Satu segi lah. Kemudian terlihat dalam PRU yang ke-15 baru ni, undi yang dapat boleh BN ataupun undi yang dapat Pejuang. Pejuang ni asalnya Bersatu. Kan, Bersatu Muslim Quraish dan juga untuk Jerlun. Parlimen Jerlun. Dia untuk dia hitam ni dia dapat 6,000 lebih undi. Kalau kita dalam Parlimen Air Hitam, Parlimen Jerlun daripada Air Hitam. Dan maksudnya dari Parlimen Jerlun pun 6,000 lebih undi. Maksudnya kalau kita bagi dua dalam 3,000, saya katalah 3,000 dia hitam. 3,000 tu insyaAllah Pejuang tu saya nampaklah mereka ni tidak akan pergi pada BN. Sebab kita nampak dari segi Datuk Seri Bukit sendiri pun tak tanding.
Dan dia Tun Mahathir sendiri pun ialah kita nampak macam ni kan. Dia pun dah beri sokongan pada PN. Dan orang yang berjuang ni, insya-Allah mereka ni bersama dengan Tun Mahathir, bersama dengan Tun Muklis. Bila mana kedua-duanya memberi sokongan kepada PN, saya rasa lah pengundi daripada PN tu, daripada pejuang tu akan memihak kepada PN. Dan orang bersatu kekal, insya-Allah akan bersama-sama dengan PAS. Cuma yang ada bakinya mungkin orang fikir yang genuine lah, pun tak ramai. Ramai yang mungkin tak tahu, sebenarnya Tuan Hayazi ni ialah anak murid kepada Cikgu Azhar. Dan nak pergi sekolah rendah. Sekolah rendah. Jadi kita Malaysia dah mula resah, dah mula rimas sebenarnya dengan serangan-serangan peribadi yang berlaku di dua-dua side. Tak kiralah PN ataupun PH. Bila kata berkempen, kadang-kadang menyerang peribadi, kadang-kadang menyentuh soal peribadi, menyebabkan sentimen tergurusnya hati. Macam mana untuk memastikan benda ni tak berlaku? Sebab ni guru sendiri ni, cikgu sekolah sendiri ni, dia mungkin ada strategi ke, atau macam mana hubungan yang dengan Cikgu Azhar ni sendiri? Saya dengan Cikgu Ad lah, kita punya kawasan ni, Cikgu Ad lah. Dia pernah mengajak saya di sekolah rendah, Sekolah Kebangsaan Datuk Seri Syed Ahmad. Saya pun ada kawan-kawan situ, dia pun ada mungkin kawan-kawan bekas anak-anak murid apa semua. Dan di situ juga saya akan mengundi pada hari pengundian. Sekolah tu okay. 12 bulan lepas ni. Dan saya berikrar sebenarnya sebelum saya dapat tahu jadi calon ni, saya ada buat keluar satu konten ke apa, video dalam TikTok ni. Saya menyeru kepada semua pengundi supaya amalkan politik matang, patuhi segala arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan dan juga pihak SPR. Jangan menyentuh mana-mana individu secara mendalam. Saya buat pesanan dalam tu. Buat pesanan, saya letak dalam TikTok supaya buat politik matang. Sebab kita politik 2 minggu ni, kita tak mau kesan daripada 2 minggu tu dibawa sampai bertahun-tahun bermasam muka dan sebagainya. Balik pada cerita saya mau menghormati dia, walaupun dia guru sekolah rendah saya menghormati dia sebagai seorang guru, dan saya berikrar saya tidak akan menyentuh soal-soal dalaman berkaitan dengan individu, dan saya nak politik secara sihat lah. Saya pun tak mau nak kata apa kat dia, dan saya harap pihak sana pun janganlah kata apa kat saya. Sebab kita menghormati. Sungguhnya dalam ajaran Islam pun dia ajak macam tu kepada kita. Dan ini soal fahaman politik. Mungkin beliau ada fahaman politiknya tersendiri, saya pun ada fahaman politik saya, masing-masing ada pegangan, masing-masing berusaha untuk memenangkan parti masing-masing. Ini bukan soal individu, ini soal parti. Kita buat kerja nak bagi parti kita menang, sebab kita lambang kepada parti. Beliau Perikatan Nasional, saya Barisan Nasional. Jadi kita mewakili parti, buat kerja lah. Dan insya-Allah ini ikrar saya tidak akan menyentuh dan memperburukkan Cikgu Ad. Sebab saya mengenang jasa beliau kepada saya. Walaupun sekolah rendah, orang kata cikgu sekolah rendah ya. Tak boleh. Lama dah kot kan. Lama dah kot pun kita hormat. Cikgu Ad ialah guru sekolah rendah kepada Hayazi. So betul. Kali ni guru bertemu dengan anak murid. Semalam ataupun pertemuan dengan Hayazi, dia kata dia menghormati guru dia dan dia akan cuba memastikan tidak ada serangan peribadi. Berkempen secara sihat. So apa pendapat Cikgu Ad sendiri tentang pertemuan dengan anak murid sendiri ni? Macam mana? Saya pun tak jangka akan bertemu dengan Hayazi. Sebelum ni dengar kata akan dia calonkan Ketua Pemuda. Ataupun Datuk Osman sendiri sebagai calon dia hitam. Cuma bila datang last minute tu, kata Haji, tak apa, saya tak kisah tu lah. Walaupun anak murid saya, kita open dalam demokrasi, kita open dalam politik, tidak ada had dia, batasan dia, siapa boleh lawan siapa kan. Hatta suami lawan isteri pun boleh, ayah lawan mak boleh, kan, tak ada masalah apa tu kan, tak ada masalah apa. Dan saya pun menghormati beliau sebagai anak murid saya lah, yang bercimpung dalam politik yang berbeza dengan saya kan. Dan saya pun beri jaminan semasa hari pertama calon pun, bila ditemu ramah oleh wartawan tu, saya sebut yang benda yang sama juga lah. Saya tidak akan mengikirkan isu peribadi, menyerang peribadi berterusan, ataupun mengungkit benda-benda yang tak patutnya diungkit sebagai seorang calon terhadap peribadi lawan dia. Kita akan kemukakan apa yang kita nampak dia hitam di Kedah atau di Malaysia ni kan, untuk kita beri peluang pilihan berakyat untuk memilih kita. Setakat ini alhamdulillah, kempen yang kita turun ke bawah tu nampak begitulah. Jalan dengan selesa, dengan elok, dengan aman, tidak ada serangan peribadi. Kita cuma berparti dengan parti, ataupun kerajaan negeri dengan persekutuan. Itu yang kita bangkitkan.
isu peribadi itu tak mungkinlah, tak patut dibangkitkan. Bukan di Kaya Hitam, di mana-mana saja. Termasuk di Bukit Kaya Hitam pun cikgu lawan murid juga. Antara Kak Tun dengan Cikgu Non memang kan. Tempat-tempat lain mungkin ada benda yang sama kan. Jadi itu bukan dihalangan pada kita untuk kita bergerak dalam tempoh kempen ni dengan menyampaikan apa yang patut kita sampaikan kepada rakyat. Saya yakin rakyat akan boleh buat bezaan, insya-Allah. Dia akan lihat siapa cikgu, siapa murid, siapa yang lebih layak diangkat sebagai YB di kawasan Kaya Hitam. Peluang saya insya-Allah masih ada lagi untuk, walaupun berhadapan dengan orang muda, anak murid sendiri, tapi peluang tu insya-Allah saya nampak makin meningkat. Saya gunakan peluang juga lah. Sebab simpan mungkin dia ada ujung nanti. Apakah penambahbaikan yang dilihat mungkin perlu diberi perhatian di DUN saya dah pening Zat. DUN N04, DUN Ayak Hitam. Apa yang perlu diberi perhatian di sini? Mungkin dari segi infra ataupun apa yang mungkin juga menjadi satu trust yang mungkin menjadi tumpuan oleh tuan sendiri jika menang nanti. Dan saya ni pun memang asal orang dalam kawasan ni, dalam DUN Ayak Hitam ni, penduduk nama kampung saya Lana Bulu. Lana Bulu. Bulu. Kalau bahasa moden kami ni, aku orang Kedah first time dengar ni. Kalau bahasa moden kami ni, kami panggil orang situ lah, panggil London Blues. Okay. Dan rata-rata di kawasan Luar Bandang tu, kira kawasan Luar Bandang lah, kita begitu mendahagakan keselesaan. Yang tu sebenarnya saya tak mau cakap soal kekayaan, saya tak mau nak menabur janji-janji palsu. Kita nak selesa. Selesa daripada segi kemudahan infrastruktur, daripada segi soal jalannya. Sebab jalan Pida ni, dia sini ada jaringan Pida yang banyak. Jalan Pida ni setiap musim kalau di repair pun 4-5 bulan akan datang mesti akan rosak. Jadi kita nak benda tu jadi selesa. Selalu diberi maintenance, selalu diberi baik pulih. Begitu dengan saluran ayak pipe untuk kegunaan harian. Kemudian saluran terusan Mada ni, sungai-sungai kecil, kalau kod ni orang panggil parit gila. Parit gila ni sungai kecil, saluran yang nak pergi ke dalam bendang tu perlu diselenggara untuk bagi kemudahan kepada orang buat bendang. Sebab di sini saya ingat 90% semua orang buat bendang. Jadi kena ada benda tu bagi elok. Ini hasrat saya. Yang pertama, saya nak sentuh tentang kemudahan asas ni. Kemudian yang kedua, nak membina jati diri bangsa kepada anak-anak muda lepasan sekolah. Kemudian yang ketiga, mungkinlah kita nak boleh tarik sikit berkaitan dengan sektor pelancongan. Sebab sini kita ada bukit, sini kita ada terusan Mada, sini kita ada pesisir laut yang ada mungkin boleh majukan ke Pulau Payang. Sebab Pulau Payang dengan kawasan ni dekat saja. Yang paling penting, tempat-tempat beredah sini pun ada. Kita ada Gua Rebau. Kemudian kita ada lah 2-3 tempat yang agak menarik lah, walaupun kawasan Luar Bandar, yang perlu diketengahkan bagi menarik orang mai sini, memperkasakan sektor homestay dalam kawasan. Bagi ada benda-benda yang menarik, orang boleh main lah. Yang itulah hasrat saya. Sebab nak bagi selesa, yang paling penting ada makanan di atas meja di setiap buah rumah. Bau sepenggal kan? Bau sepenggal. Mungkin ada benda yang belum selesai. Ada benda yang dia tengah buat yang akan disambung dan seterusnya untuk pembangunan di Ayak Hitam sendiri. Ayak Hitam ni kawasan pertanian. Lebih kurang 80% daripada kawasan Ayak Hitam ni adalah kawasan penanaman padi. Jadi rakyat atau masyarakat Ayak Hitam ni masyarakat petani lah, pesawah. Jadi mereka lebih berharap kita dapat menyediakan infra atau sebagainya yang menjurus kepada penambahbaikan ataupun meningkatkan hasil padi. So itu fokus saya jugalah. Setiap kali sidang DUN yang lepas-lepas ni, saya bangkitkan benda-benda ni. Ada 3 benda yang saya bangkitkan dalam sidang DUN. Alhamdulillah ada yang diperhatikan oleh kerajaan, ada yang masih lagi dalam tindakan. Pertama tentang sawah lah, tentang isu Mada, isu air, isu baja, isu racun, isu tali air yang tak dicuci. Itu kita bangkitkan selalu. Yang kedua tentang bekalan air bersih di kawasan Ayak Hitam. Yang ketiga tentang masalah jalan kampung, jalan ladang dalam Mada ni. Yang kita bangkitkan ada yang kita dah mula buat, alhamdulillah. Dah dapat perkembangan pun ada yang sampai 50%, 60% perkembangan tu. Ada yang masih lagi peringkat permulaan dan ada telah berjaya. Dalam urusan Mada biasanya, Mada ni agensi perniagaan pusat, dia bukan kerajaan negeri. Cuma kita bangkitkan dalam Dewan DUN, kita boleh semukakan dalam Dewan DUN. Mungkin Esko dia ambil tindakan, dia boleh bawa kepada atas kan. Ada benda yang berjaya kita buat. Dalam bidang air bersih sadar tu memang tanggungjawab kerajaan negeri lah. Dan kita pun dah mula buat LRA Pelubang. Dah mudah lah dia punya pembinaan dia, penambahbaikan dia. Dan juga kita dah pasang, kalau di Ayak Hitam lalu jalan tunjang, dia akan nampak paip-paip besar yang ditanam oleh kontraktor untuk
skim PIDA yang akan melengkapkan LRA perubahan itu sendiri. Dan insyaAllah ia siap skim ni penghujung bulan tahun ini ataupun awal tahun depan, masyarakat PIDA yang mengalami masalah air itu akan dapat diatasilah masalah dengan air yang rendah ataupun air yang kurang itu akan dapat diatasi. Jalan kampung pula alhamdulillah, setelah MB angkat 135 batang jalan seluruh Kedah dah termasuk di Air Hitam jalan ladang Mada tu sebagai jalan kampung dah mula peruntukan baris digunakan untuk itu. Peruntukan baris digunakan untuk menurap jalan-jalan kampung, jalan ladang yang sepatutnya cuma bertaraf batu-batu itu diangkat sebagai jalan kampung yang boleh guna peruntukan baris untuk diturap. Okay. Cukup jelas, cukup jitu, cukup padat. Tapi kita bagi ruang lagi selama 2 minit untuk menyatakan sesuatu pada pengundi-pengundi di dalam DUN Ayak Hitam untuk mungkin hadir mengundi pada 12 Ogos dan mungkin memilih yang terbaik bagi memastikan DUN Ayak Hitam ni terus gemilang untuk ke depannya. Silakan. Baik, terima kasih. Belah mana kita nak tengok ni? Sini, kamera sini. Baik. Assalamualaikum. Saya nak beritahu kepada semua pengundi di dalam DUN Ayak Hitam kita ada kurang lebih 38,000 orang. 38,000 orang ni jagalah kesihatan, jagalah keselamatan supaya memastikan tanggungjawab kita di dalam sistem demokrasi terhadap negara dan juga kawasan yang kita cintai ini. Jagalah kesihatan sampai hari pengundian 12 hari bulan 8 nanti. Dan begitu juga saya menyeru kepada semua jentera parti. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua jentera parti daripada Barisan Nasional. Tak kira parti komponen mana dan juga Pakatan Harapan yang sama-sama kita bertukar lumus. Mungkin saya tak mampu nak ucapkan perkataan terima kasih ini seorang demi seorang. Jadi kesempatan ini saya ambil. Dan begitu juga dengan pengundi, bagilah peluang kepada anak muda ini untuk sama-sama menabur bakti dan insya-Allah saya akan cuba lakukan yang terbaik untuk penggal akan datang ni sekiranya diberi peluang ini. Kalau sebis saya tak elok, faham-fahamlah ayah ibu maklum pak long sekalian. Keputusan di tangan ayah ibu pak long maklum semua. Jadi ingat 12 bulan 8 nanti keluar awal mengundi, undilah anak muda ini. Calon N04 DUN Ayak Hitam mewakili Barisan Nasional. Nombor calon 01. Yang ni saya minta sangat-sangat. Dan insyaAllah saya akan cuba. Saya faham denyut nadi masyarakat di dalam kawasan ni. Saya tahu kita ni susah macam mana. Saya tahu. Jadi kita pakat-pakat tolonglah berdoa supaya saya diberi kekuatan. Dan saya pun tak mau nak berjanji tinggi menggunung supaya nanti takut tak boleh laksana. Yang paling penting, mailah kita pakat-pakat berusaha, kita pakat-pakat buat kerja. InsyaAllah saya akan ambil pedoman dan juga nasihat daripada orang-orang terdahulu, orang tua-tua lah yang pastinya. Sekali lagi akhir kalam daripada saya, jangan lupa undilah Barisan Nasional pada 12 bulan nanti, calon 01 Hayazi bin Azizan. Terima kasih. Saya menyerulah semua pengundi di Ayak Hitam, kurang lebih 37,000. Keluar beramai-ramai lah di awal pagi ataupun masa sesuai untuk mereka keluar dengan memastikan kita mengikut tempat mengundi yang betul, jangan bersalah tempat mengundi, dan juga membawa dokumen yang perlu dibawa untuk dia sahkan sebagai pengundi. Dan mengundilah Pakatan Nasional, sebuah parti yang kita tuan-tuan pun tahu memperjuangkan rakyat, membawa agenda Melayu Islam, membawa agenda yang bersifat global insya-Allah untuk memajukan negeri kita Kedah ni, kekalkan sebagai negeri bawah pemerintahan nasional yang akan bawa Kedah menjadi kereta Kedah seperti mana yang dihasratkan oleh MB kita yang telah pun menyediakan satu pelan pembangunan yang cukup cantiklah, pelan pembangunan Kedah 2035 yang insya-Allah jika kita sama-sama bekerjasama menjadi sokongan yang kuat, yang padu, pelan itu akan dapat dijayakan dan kita akan bangkit sebagai kereta Kedah yang insya-Allah akan berikan kemakmuran kepada semua, nikmat untuk semua insya-Allah. Tempat orang kaya menumpang menabur bakti, tempat orang susah menumpang teduh insya-Allah. Jadi keluar beramai-ramai, pastikan anda undi Pakatan Nasional pada 12 Ogos 2023 nanti insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Masya-Allah. Memang gaya karakter seorang cikgu sekolah. Dia macam ni lah. Dia tenang. Tapi cikgu orang lama ni dia macam ni lah. Dia tenang tapi dia berisi kan. Cikgu pencen lama lah. Pencen bertanding PRU yang kedua, yang lepas. Yang tu ya, PRU yang ke-14 itulah. So pencen pilihan. Pencen pilihan. Lo umur apa dah?
Lah baru 60. 60. Memang dah sampai pencet tu. Pencet dah. Baru 60 tu. Jiwa orang muda tu. Ya. Okeylah. Baik, tuan-tuan semua. Saya kira untuk hari ini setakat ini dulu dan kita terima kasih kepada Cikgu sendiri kerana sudi bersama dengan podcast Bicara PRN ini, dan kita harap Cikgu teruskan berjuang, insya-Allah. Kalah menang tu nombor 2. Ya, yang penting perjuangan untuk mengangkat suara rakyat di mana saja, insya-Allah diteruskan. Dan kita doakan yang terbaik untuk Cikgu dalam 12 Ogos ini, dan insya-Allah diharmonikan untuk semua pihak, sama-sama ada pihak PN maupun pihak BNPH. Tuan-tuan, jumpa lagi dari saya Azrul dan juga juru video Syarul Rizwan dari Bumi Kedah. Assalamualaikum.